Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu harap kamu sentiasa sihat dan ceria. Pada hari ini, kamu bersama Cikgu Azma dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Kita akan belajar unit 14, milik kita, kemahiran menulis, aktiviti mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 85 dan buku aktiviti jilid 2 muka surat 10 dan 11. Kita mulakan dengan mengenali tanda baca. Yang pertama, huruf besar. Huruf besar digunakan pada permulaan ayat, iaitu pada huruf pertama, perkataan pertama dalam sesuatu ayat. Huruf besar juga kita gunakan untuk menulis kata nama khas. Pangkal setiap perkataan bagi kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Tanda noktah atau titik digunakan pada akhir ayat kecuali ayat tanya dan ayat seruan. Seterusnya, tanda koma digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Tanda koma juga digunakan di belakang kata seru. Selain itu, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza. Kita teruskan dengan tanda seru digunakan pada akhir ayat seruan. Tanda soal digunakan untuk ayat soal di akhir ayat soal ataupun ayat tanya. Tanda sempah digunakan pada kata ganda. Tanda petik digunakan untuk cakap ajuk dan juga untuk tajuk atau judul sesuatu. Jadi sekarang kamu boleh buka buku teks muka surat 85. Ada petikan Pondok Malaysia tajuknya. Okey, mari kita baca petikan bersama-sama. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Jadi kita tengok ayat pertama bagi perenggan pertama ini, ada pondok di halaman rumah Jagu. Pada akhir kataan Jagu itu diletakkan tanda noktah, tanda berakhirnya ayat pertama. Seterusnya, nama pondok itu Pondok Malaysia. Kalau kamu nampak di situ, itu ada tanda petik sebab Pondok Malaysia itu ialah tajuk bagi nama pondok itu ataupun nama tempat itu. Selepas tanda petik, ada tanda noktah atau titik, menandakan ayat kedua telah selesai. Ayat ketiga, Jagu, ada tanda koma di situ sebab Jagu, Nizam dan Ganesh ada 3 nama, jadi perlu asingkan nama Jagu itu dengan tanda koma. Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ, akhir ayat diletakkan noktah. Jadi perenggan pertama itu tiada apa-apa kesalahan tanda baca ataupun tiada tanda baca yang tidak lengkap. Semuanya dah sempurna. Kita lihat pula perenggan yang kedua. Hari Kebangsaan hampir tiba. Ada tanda noktah. Mereka menghias pondok itu, Jagu menampal gambar pemimpin negara. Cikgu baca ikut apa yang ditulis tanpa ada tanda bacaan yang tercicir, tapi cikgu teruskan. Selepas ini kita selesaikan tanda bacaan yang tercicir ini. Okay, perenggan ketiga, Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Cikgu baca tiga perenggan ini dengan apa yang tertulis, iaitu ada tanda bacaan yang hilang. Jadi perlu dilengkapkan supaya kita dapat baca petikan ini dengan betul. Jadi kita tengok di sini, perenggan kedua cikgu letakkan tanda noktah di antara ayat kedua dan ayat ketiga sebagai pemisah ayat kedua dan ayat ketiga. Mereka menghias pondok itu, cikgu tambahkan noktah di situ ataupun titik.
Jagu menampal gambar pemimpin negara. Pada akhir ayat ketiga itu diletakkan tanda titik ataupun noktah juga. Untuk perenggan ketiga, Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Ada tanda noktah di situ. Jadi ayat itu tiada kesalahan. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Antara perkataan merah dan kuning, cikgu letakkan koma. Tanda pengasingan antara unsur merah, hijau, kuning dan hijau itu. Pada akhir perkataan hijau, dah ada noktah. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pada akhir perkataan Malaysia diletakkan noktah sebagai tanda akhir ayat. Bagi perenggan keempat pula, pondok itu cantik. Sekarang mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Jadi di situ satu ayat sahaja sebab tiada noktah di antara dua ayat. Jadi cikgu letakkan noktah pada akhir perkataan cantik. Pondok itu cantik, satu ayat. Ayat seterusnya sekarang. Jadi selepas noktah, huruf S perlu ditulis dengan huruf besar sebab ia permulaan ayat baharu. Sekarang mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Akhir ayat diletakkan noktah juga. Jadi dah lengkaplah petikan Pondok Malaysia ini. Seterusnya, kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 10. Aktiviti 3. Soalan A. Salin ayat dengan tanda baca yang betul. Cikgu dah bagi ayat pertama ni, cikgu dah pilihkan tanda bacaannya iaitu tanda noktah. Sekolah Jagu mengadakan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Pada akhir ayat kita letakkan noktah bukan tanda koma. Jadi kamu salin semula ayat ni dan akhir sekali kamu letakkan tanda noktah ataupun titik. Cikgu dah letakkan contoh di situ. Seterusnya, ayat kedua, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Pada akhir ayat, cikgu pilih tanda noktah juga. Seterusnya, ayat ketiga, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Jadi antara perkataan pemimpin dan bendera itu kita letakkan tanda koma. Pada akhir ayat kita letakkan noktah. Jadi kamu salin semula ayat dengan tanda bacaan yang kamu pilih pada ruangan yang disediakan di bawah ini. Seterusnya, nombor 4. Mereka menggantung bendera itu pada pintu, tingkap dan dinding. Antara perkataan pintu dan tingkap itu, cikgu pilih tanda koma. Akhir ayat diletakkan noktah. Seterusnya, ayat kelima. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Jadi, cikgu pilih tanda koma untuk antara perkataan dihias dan kelas. Akhir ayat diletakkan tanda noktah juga. Jangan lupa salin semula ayat yang diberi itu dengan tanda bacaan yang kamu pilih. Baiklah, sekarang kita lihat pula buku aktiviti muka surat 11. Latihan B, tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Petikan yang diberi tidak sempurna kerana tanda bacaannya tidak lengkap. Jadi, kamu perlu baca dan kenal pasti tanda bacaan yang perlu dimasukkan dalam petikan supaya petikan ini sempurna. Kita tengok petikan ini, mari kita baca bersama-sama. Hari Kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Normi mengambil jalur gemilang bunga raya dan tali. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal, jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Jadi cikgu baca ikut
tanda bacaan yang diletakkan. Jika ada nokta, kita berhenti. Jika ada koma, kita perlu berhenti sekejap. Tapi dalam petikan ini tiada koma, jadi mari kita lihat penyelesaiannya. Okey. Cikgu ada bulatkan beberapa tempat. Mari kita tengok bersama-sama. Hari Kebangsaan hampir tiba, Normi dan Abang Norman menghias basikal. Okey. Pada akhir perkataan basikal itu ada tanda noktah. Jadi cikgu bulatkan huruf D itu kerana huruf D itu perlu ditulis dengan huruf besar. Kamu perlu tukar huruf D ni dengan huruf besar. Kerana dia ini ialah perkataan pertama bagi ayat yang ketiga untuk perenggan yang pertama ini. Okey, faham tak? Baiklah, kita teruskan. Normi mengambil jalur gemilang. Cikgu bulatkan di sini kerana tempat ini kita perlu letakkan dengan tanda bacaan sebagai tanda perbezaan antara jalur gemilang, bunga raya dan tali tu. Jadi kita perlu letakkan noktah. Kita perlu letakkan tanda koma. Seterusnya, selepas perkataan tali ada noktah. Jadi cikgu bulatkan di perkara yang sama dengan perenggan pertama tadi. Di huruf kecil ni perlu ditukar dengan huruf besar. Okey, seterusnya selepas perkataan basikal, cikgu letakkan bulatan juga. Jadi cikgu bulatkan kerana ini merupakan pengakhiran ayat bagi ayat yang ketiga ni. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Okay, letakkan noktah di sini sebelum mula ayat baru dengan jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Okay, jelas tak di situ? Seterusnya cikgu bulatkan juga pada akhir ayat perenggan akhir ni. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Jika dilihat tiada tanda bacaan pada akhir perkataan cantik ni, sepatutnya kita letakkan tanda noktah sebab dah tak ada sambungan ayat lagi. Ayat ni sudah berakhir. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Noktah. Okey, jadi di sebelah sini cikgu bagi contoh petikan yang cikgu salin semula berserta dengan tanda bacaan. Jadi, bila kamu masukkan tanda bacaan atau betulkan huruf tadi, kamu boleh gariskan pada tempat jawapan kamu. Ini cikgu salin perenggan kedua ni separuh jalan sahaja. Sebagai contoh sahaja, nanti kamu lengkapkan sehingga perenggan ketiga ataupun ayat terakhir dalam petikan ini. Okey, jangan lupa selesaikan latihan ini. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.